Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan, dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Datuk Bong Mokhtar bin Radin Kinabatangan, soalan nombor 1. Sila. Tuk Petua, sudah lama tidak ke ladang, ikan paus melanggar batu. Sudah lama tidak berkumandang, soalan saya nombor 1. Terima kasih Datuk Bong, cuma nak diingatkan ringkas-ringkas saja, nanti boleh soalan, banyak soalan yang boleh kita jawab. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat pagi. Salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah pun mengambil tindakan pendakwaan ke atas 30 individu yang terlibat di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas iaitu SOSMA 2012 kerana terlibat dalam insiden pencerobohan bersenjata di Lahad Datu, Sabah. Daripada jumlah tersebut, seramai 4 orang adalah warga negara Malaysia dan seorang adalah pemastautin tetap. Manakala selebihnya itu seramai 25 orang adalah bukan warga negara Malaysia. Kes mereka ini telah pun mula disebut secara berperingkat-peringkat di Mahkamah Tinggi Tawau pada 24 Mei 2013. Seorang lagi yang Datuk Yang Bertua masih di hospital. Maka kesnya juga akan didengarkan kali pertama pada 15 Julai ini 2013 kalau tidak ada aral melintang. Tuan Yang Dipertua, pada buat masa ini saya tidak bercadang untuk mendedahkan maklumat selanjutnya yang lebih terperinci mengenai insiden pencerobohan di Lahad Datu, Sabah. Ini kerana pihak polis masih lagi menjalankan siasatan rapi berhubung insiden ini, termasuklah individu-individu yang disaki terlibat dengannya. Terima kasih, Tuan. Ya, sila Kinabatangan. Terima kasih. Soalan tambahan. Berbagai-bagai persepsi dan tanggapan daripada masyarakat, terutama sekali rakyat Malaysia yang berada di Sabah. Ini kerana kita melihat bahawa pencerobohan ke atas Lahad Datu ini merupakan satu perkara yang terlalu berat. Dan soalan tambahan saya, kenapa begitu lama penyiasatan diambil berhubung dengan kes pencerobohan ini? Dan adakah pihak ketiga terlibat dalam pencerobohan ini? Serta kenapa tindakan kerajaan untuk menghalang pencerobohan ini begitu lambat? Kenapa perlu ada negotiation? Kenapa perlu ada perundingan? Sedangkan mereka adalah kumpulan pengganas yang ternyata ingin
merampas negeri Sabah daripada jajahan Malaysia. Kenapa pihak kerajaan terlalu lambat mengambil tindakan? Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Kesalahan pencerobohan di Lahad Datu Sabah melibatkan masyarakat rakyat asing, Yang Berhormat. Jadi dalam persoalan yang pertama Yang Berhormat tanya, kenapa memakan masa begitu lama untuk kita mengenal pasti apakah tujuan sebenar apabila mereka masuk ke Malaysia ataupun ke Lahad Datu Sabah. Pada ketika itu kita tidak mengetahui sebenarnya Yang Berhormat. Hanya selepas penyelidikan yang pertama barulah kita mengetahui bahawa mereka bersenjata dan tujuan mereka, apa tujuan-tujuan mereka. Kalau begini, Berhormat, polis tak cekap lah buat kerja. Yang Berhormat, Tak tahu apa-apa. Negara dana hancur, mereka tak tahu pun. Yang Berhormat, tak boleh begitu, Yang Berhormat. Tak boleh, tapi jawapan tak memuaskan saya. Ya. Saya faham Yang Berhormat. Saya faham Yang Berhormat. Tapi peraturan Dewan kena diikut juga Yang Berhormat. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat dengar jawapan saya dulu. Selepas itu, polis memulakan penyiasatan. Apabila polis diserang, barulah kita mengetahui bahawa kelompok ini adalah bertujuan menceroboh dan mengganas di negara kita. Oleh kerana sedemikian, kita juga melihat perhubungan kita dengan pihak Filipina Yang Berhormat. Dalam semangat ASEAN dan semangat serantau, kita mesti melibatkan pihak Filipina. Itulah kenapa penyiasatan yang kita buat memakan masa yang banyak. Oleh kerana kita tidak mengetahui siapa mereka yang di dalam hutan, di tepian pantai yang menyerang kita. Dan kita penyiasatan itu kena kerjasama bersama di antara Malaysia dan Filipina. Jadi itulah kenapa bukan mudah untuk membuat penyiasatan Yang Berhormat. Saya mempunyai pengalaman peribadi soalan penyiasatan Yang Berhormat. Jadi dalam keadaan sedemikian, kita berjaga-jaga dan berhati-hati Yang Berhormat. Dan selepas mengetahui bahawa niat dan tujuan mereka ini, barulah kita menggerakkan tentera kita dan memulakan gerak tindakan kemiliterian yang kita buat di Lahad Datu selepas itu. Dan akhirnya menamatkan pencerobohan yang mereka buat di Lahad Datu Yang Berhormat. Terima kasih. Ya. Temeluh. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Sebelum kes pencerobohan di Lahad Datu, kita telah melihat dalam negara kita banyak kes pendatang tanpa izin, di mana berlakunya penyeludupan barang-barangan ke Malaysia dan juga pihak asing masuk ke dalam negara kita. Malah kerajaan juga dikatakan banyak sebelum ini melancarkan operasi-operasi keselamatan di sempadan pengairan negara kita. Antaranya ialah operasi pasir pada tahun 2000, berikutan dengan kes penculikan rakyat Malaysia di Pulau Sipadan dan lain-lain operasi. Dan kita juga akui bagaimana keluasan laut dalam negara kita dan juga kepulauannya yang cukup besar. Namun itu tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan mutlak untuk berlakunya kelonggaran dan juga pengabaian. Kerana terdapat sebelum ini alasannya ialah kerana terdapatnya ratusan laluan-laluan sunyi ataupun lorong-lorong tikus yang boleh dimasuki oleh pihak pendatang tanpa izin. Soalnya ialah saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan untuk menjelaskan. Ini bagi orang Sabah tanya bagus lagi lah. Ya, untuk menjelaskan agensi-agensi kerajaan yang mengawasi sempadan pengairan negara, sejauh manakah kawalan yang melibatkan immigration, yang melibatkan polis, gerakan marin, TLDM, agensi penguasaan maritim Malaysia dan juga lokasi-lokasi pendaratan yang lain, sehingga ianya memudahkan penceroboh masuk dalam negara kita sekaligus mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ucapkan terima kasih kepada kepekaan Yang Berhormat bertanya soalan sedemikian. Kawasan yang sekarang kita isytiharkan sebagai kawasan Eskom Yang Berhormat mempunyai panjang 1,400 km dan terkini ini kita sambungkan dikit menjadi 1,700 km Yang Berhormat. Jadi dalam keadaan yang begitu panjang dan kawasan Malaysia
Lahad Datu dengan selatan Filipina hanya 30 minit dah sampai, Yang Berhormat. Jadi dalam keadaan yang begitu rupa adalah amat sukar untuk kita mengetahui. Kalau kita lihat di negara-negara lain, umpamanya perbatasan Mexico dan Amerika, Yang Berhormat, juga begitu rupa. Kenapa dengan kecanggihan teknologi dan pelbagai masih boleh diceroboh dengan benteng-benteng yang dibuat oleh Amerika. Jadi janganlah kita mengatakan bahawa kita tidak mengambil tindakan, Yang Berhormat. Tapi apa yang berlaku telah membuat apa dikatakan wake up call kepada kita untuk memperketatkan. Inilah kenapa kita tubuhkan ESKOM untuk memperketatkan keselamatan dan penjagaan pesisiran Sabah di masa kini, Yang Berhormat. InsyaAllah saya cukup yakin pihak kerajaan iaitu polis, tentera, maritim akan berupaya menangani masalah-masalah tersebut. Walaupun dalam masa yang sama, perdagangan di antara Sabah dan selatan Filipin masih juga kerap berlaku, Yang Berhormat. Dalam keadaan sedemikian, memang kita menerima hakikat bahawa begitu rumit perhubungan kita dengan selatan Filipin, Yang Berhormat. Terima kasih. Ya, Kalabakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Kita sudah sedia maklum sebab saya ada pernah bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa daripada Tawau, Kalabakan hingga Lahad Datu kita panjang pantai 1000 lebih kilometer. Daripada dulu lagi sudah disuarakan, tetapi tidak ada tindakan untuk mengawal. Jadi persoalan saya sekarang, seperti mana yang disuarakan oleh Kinabatangan. Kerajaan mengambil masa 2 minggu baru tahu ini pencerobohan. Walhal mereka sudah masuk dengan senjata. Kalau orang masuk rumah saya dengan senjata, apa saya buat? Bully lagi saya negotiate runding? Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh saya ambil shotgun terus tembak. Ini pencerobohan. Berarti satu, kita lalai. Kedua, kita biarkan ini penceroboh mau negotiate. Negotiate apa? Mereka mau tuntut Sabah? Ya, soalannya. Soalannya, kenapa kerajaan mengambil masa begitu lama? Kita tidak boleh dengar suara-suara yang menyenangkan saja. Bahawa di pantai timur, kita semua tidak boleh tidur malam. Karena kita punya lautan begini besar. Jadi dengan adanya jawatan kuasa untuk keselamatan negara ini di pantai timur, itu pun kita belum merasa selamat. Karena kita tahu pantai begitu besar. Kalau setakat hantar 2 batalion, 3 batalion atau marine police yang mungkin tidak tahu arah kemana, kita merasa tidak selamat. Jadi persoalannya, bila rakyat di pantai timur ini merasa selamat apabila mereka ini terancam. Jadi kita minta bila keselamatan ini dapat dikawal, karena dari dulu saya sudah katakan kita punya pantai besar dan kita mau kerajaan bertindak supaya kita nampak dengan mata kepala kita ada marine, ada kapal perang, ada macam-macam untuk kawal pantai kita. Bila? Ya, terima kasih. Sila, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya amat memahami apa yang Berhormat sebut. Saya mengetahui juga tindakan-tindakan kerajaan dan penyelidikan dibuat dan prosedur-prosedur tertentu dibuat, Yang Berhormat. Jadi kalau kita lihat darurat di Tanah Melayu dahulu daripada 48-60, 10 tahun. Darurat di Sarawak daripada 62 hingga 74, 12 tahun. Jadi ini kita tangani masalah ini dalam masa 3 bulan saja, Yang Berhormat, kita dah tamatkan. Jadi kita kena berterima kasih dengan tentera, polis dan sebagainya, yang kecil, bukan tentera yang beribu-ribu. Yang itu pun ambil masa sampai 3 bulan. Yang Tak boleh gini, salam. Sila, terima kasih. Setahu saya, Datuk Yang Tua, masa saya bercakap tu orang lain tak boleh bercakap dulu. Betul. Selain daripada Yang Tua sendiri. Betul. Dah habis, Yang Berhormat Menteri. Saya memahami perasaan kita semua. Saya sendiri pun memikir sedemikian juga.
Tetapi sekarang kita dah in place semua mekanisme kita dan perbincangan kita dengan pihak Filipina, kerjasama kita dengan pihak Filipina. Kita rasa terjamin sekarang, Yang Hormat. Saya ingin Yang Hormat rasa juga terjamin supaya keselamatan di negeri Sabah dan di Pulau Borneo khususnya keseluruhannya juga terasa terjamin, Yang Hormat, dengan tindakan-tindakan yang kita buat. Terima kasih, Speaker, Yang kita tidak Terima terasa kasih. terjamin. Ini kalau Kita makan- tidak mau timbalan menteri mengatakan kita rasa terjamin. Yang Hormat, Yang Hormat, Speaker, saya bagi minta peluang Yang Hormat satu cakap. lagi soalan tambahan. Minta Yang satu lagi. Saya nak, Yang saya Menteri dapat sudah penjelasan. cukup Cukup Tak, Yang Hormat, Ya. suruh dia duduk dia, Yang Hormat. Tahun. Tak apa. Terima kasih. Ya. Satu anda betul, terima kasih. Terima kasih. Sebab kita kena hormat, Yang Hormat, satu peraturan Dewan. Tak apa Yang Hormat Menteri. Jadi, Terima kasih. Jawapan saya dah Ya. habis, Yang Hormat. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Yang Muhammad Tuan Satu- Abdullah satu lagi Sani bin soalan. Abdul Hamid. Tuan Speaker, satu lagi Ni soalan. Syalam peraturan Penting ni, Syalam. soalan penting ni. Syalam peraturan 24 Syalam. Okey, sila jemput. Terima kasih Datuk Speaker. Tegang pergi ke kendor. Soalan nombor 2. Permohon jawapan. Sila Yang Muhammad Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Kuala Langat kerana telah mengemukakan soalan yang menunjukkan keprihatinan beliau terhadap nasib para pekerja kita yang berjumlah 12.4 juta. Inilah yang kita sama-sama hendak. Datuk Yang Dipertua, dimaklumkan jumlah kes yang dikendalikan oleh Mahkamah Perusahaan di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia bagi tempoh 1 Jun 2008 hingga 31 Mei 2013 adalah sebanyak 14,559 kes. Pendaftaran atau penerimaan kes-kes bagi tempoh 1 Jun hingga 31 Mei 2013 adalah 6,581. Jumlah keseluruhan kes-kes yang melebihi 2 tahun seperti pada 31 hari bulan Mei tahun 2013 adalah hanya 552 kes. Datuk Yang Dipertua, telah menjadi hasrat Mahkamah Perusahaan agar setiap kes pertikaian yang dirujuk dapat diselesaikan secepat mungkin tanpa penangguhan supaya keadilan dapat diberikan kepada semua pihak yang bertikai, sama ada pekerja atau majikan, tanpa berlengah. Ini adalah satu faktor supaya keadilan dapat diberikan kepada kedua-dua pihak. Datuk Yang Dipertua, antara sebab-sebab kelewatan menyelesaikan kes-kes adalah seperti berikut. A. Kes tertangguh kerana terdapat permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi, kemudiannya dirayu ke Mahkamah Rayuan, dan akhir sekali ke Mahkamah Persekutuan. Sementara menunggu keputusan kes tidak dapat diteruskan, apabila keputusan Mahkamah Persekutuan memutuskan kes perlu diputuskan oleh Mahkamah Perusahaan, barulah kes tersebut dihantar semula ke kes perusahaan dan diteruskan untuk disambung bicara. B. Terdapat permohonan sampingan yang lain ke Mahkamah Tinggi dalam masa yang sama seperti permohonan penggantungan, permohonan untuk membuat rayuan yang mana prosesnya memakan masa yang lama dan kes di Mahkamah Perusahaan ditangguhkan sementara sehingga permohonan di Mahkamah Tinggi selesai. C. Kebanyakan kes yang tertangguh adalah kes-kes yang rumit atau complicated cases dan melibatkan ramai pihak menuntut atau perayu dan saksi.
Saksi-saksi perlu diperiksa oleh kedua-dua pihak mengikut peringkat seperti pemeriksaan utama, pemeriksaan balas, dan pemeriksaan semula. Ada di antaranya juga akan melibatkan saksi dari luar negara. Keempat, terdapat juga kes-kes di mana walaupun tarikh bicara telah ditetapkan, pihak-pihak bertikai memohon untuk meminda bidding atau penggabungan beberapa kes dalam satu kes ataupun pencantuman pihak lain ke dalam kes tersebut. Permohonan tersebut akan didengar terlebih dahulu dan sekiranya terdapat bantahan dari pihak yang satu lagi, ia akan mengambil masa yang lebih panjang. Peguam pihak-pihak bertikai memohon untuk penangguhan tarikh bicara yang telah ditetapkan atas pelbagai alasan dan ini menyebabkan tarikh bicara terpaksa dijadualkan semula mengikut ke lapangan ke semua pihak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kuala Langat. Baik. Kenapa betulkan mic, Datuk Speaker? Terima kasih, Datuk Speaker. Menteri kena menjawab soalan yang diajukan oleh Kuala Langat. Isunya ialah umum kebanyakannya tidak tahu hak mereka sebagai perayu bila mereka dibuang kerja. Mengikut Seksyen 20, 60 hari sasaran wajib. Melebihi tarikh kadar tempoh itu, maka tidak boleh ia yang dibawa ke mahkamah perusahaan. Menjadi isu ialah bila mana umum tidak tahu tentang hak mereka dan mahkamah terhad. Daripada apa yang telah dijawab oleh Menteri 5 perkara yang disebut sebagai kelewatan, saya ingin mencadangkan ataupun memohon Menteri supaya menimbang apakah perlu untuk kita disebabkan pada perkhidmatan saya 2 perkara yang melewatkan kes di mahkamah. Satu ialah di jabatan perusahaan yang mengambil masa yang terlalu panjang. Yang kedua, mahkamah itu sendiri. Di pengalaman saya di negara-negara luar, melihat bahawa jabatan perusahaan diberi kuasa, saya ingin mencadangkan Menteri, saya ingin bertanya pada Menteri, apakah Menteri berkesudian untuk mengkaji semula diberi kuasa penuh kepada jabatan perusahaan, ketua pengarah untuk terus ke mahkamah dan diberi tempoh 30 hari ataupun 90 hari jabatan perusahaan untuk menyelesaikan masalah sementara menunggu kuasa menteri yang 20.3 Akta Perusahaan 1967 itu dilunaskan. Sebabnya ialah menteri tak upaya nak mengendalikan 2,000 kes 1 tahun untuk menyegerakan dibawa ke mahkamah. Daripada itu Kuala Langat ingin mencadangkan supaya jabatan perusahaan itu diberikan kuasa untuk dibawa kes itu terus ke mahkamah perusahaan dan tempoh yang dibenarkan di bawah Seksyen 30 Akta Perusahaan 1967 itu 2 tahun dapat dipendekkan, disegerakan. Mohon Menteri bersetuju dengan Kuala Langat. Terima kasih. Itu bukan pertanyaan, minta mencadangkan. Pulang pada Yang Mohd Menteri. Walaupun itu merupakan cadangan, Datuk Yang Doktor, sebagai Menteri Sumber Manusia saya perlu menjelaskan di sini bahawa apa jua tindakan yang kita ambil, kita harus mengikut akta. Dan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya di bawah Mahkamah Perusahaan Malaysia, kita mempunyai mahkamah 19 buah mahkamah perusahaan di Kuala Lumpur, 19 mahkamah perusahaan dan ianya dipengurusikan oleh seorang pengurusi. Dan di Pulau Pinang kita mempunyai 2 cawangan, di Perak kita mempunyai 1 pengurusi, di Johor kita mempunyai 2 pengurusi, di Sabah kita mempunyai 1 pengurusi iaitu 1 cawangan dan juga di Sarawak 1 pengurusi 1 cawangan. Maka oleh yang demikian, cadangan seperti mana yang telah diajukan oleh Yang Berhormat dari Kuala Langat itu kita akan tengok kalau ia boleh kita lakukan mengikut akta, kita akan ambil perhatian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Belakang sekali. Gerik. Terima kasih. Sila. Datuk Yang Ketua. Pihak kerajaan, kita
kita mengetahui pelbagai akta diperkenalkan oleh Kementerian Sumber untuk melindungi pekerja-pekerja di seluruh negara. Tapi kita dapati pekerja-pekerja rasa tidak dapat menggunakan akta yang ada. Dan berdasar kepada soalan di sini, proses Mahkamah Persekutuan agak lewat. Mohon penjelasan pihak kerajaan tentang inisiatif yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Sila Yang Mohd Menteri. Sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Jadi Kementerian Sumber Manusia sebenarnya kita mempunyai piagam pelanggan. Dan piagam pelanggan adalah terdiri dari pada tiga apa saya namakan sebagai tiga aras. Satu, mengeluarkan keputusan award dalam tempoh 3 bulan dari tarikh hujahan bertulis terakhir difailkan. Kedua, membicarakan dan memutuskan setiap kes yang dirujuk dalam 16 bulan bagi kes pembuangan kerja dan 12 bulan bagi lain-lain kes. Ketiga, memberi pengiktirafan kepada perjanjian bersama yang diamanahkan dalam tempoh 6 minggu. Datuk Yang Dipertua, seperti mana yang mungkin semua sedia maklum, sebenarnya dalam perkara ini, bukan saja dalam perkara ini, bahkan dalam perkara minimum wage, gaji minima yang 800 untuk negeri Sarawak dan Sabah dan 900 untuk pekerja di Semenanjung Malaysia. Sebenarnya kita mempunyai apa yang kita panggil sebagai tripartite system, dalam mana para pekerja dalam perkara ini di mahkamah perusahaan kita mempunyai wakil dari majikan dan juga wakil dari pekerja selain dari wakil dari kementerian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Datuk Chua Ti Yong. Soalan nombor 3. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Sila Yang Mohd Menteri. Tuan Bertua, oleh kerana soalan yang dikemukakan oleh Muhammad Labis adalah berkaitan dengan isu penurunan harga kereta. Izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan 7 soalan-soalan lisan lain yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli Muhammad, iaitu hari ini Yang Berhormat Putera Tinggi dan juga Yang Berhormat Pandan selain daripada Labis. 2 Julai hari ini, satu soalan Yang Berhormat Kulai pada 4 Julai. Yang Berhormat Bayan Baru 8 Julai. Yang Berhormat Tenom 10 Julai. Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan 16 Julai dan Yang Berhormat Sekijang 17 Julai. Silakan. Tuan Yang Bertua, kerajaan sedar akan keperluan rakyat Malaysia, terutamanya di kalangan generasi muda yang berkehendakkan harga kereta yang lebih kompetitif dan mampu milik. Ini adalah kerana kereta merupakan salah satu keperluan utama bagi rakyat Malaysia sekarang ini. Ingin saya maklumkan bahawa harga kereta bagi model-model berkapasiti enjin 1.3 liter di Malaysia adalah yang terendah di rantau ASEAN dibandingkan dengan negara Thailand dan Indonesia. Sebagai contoh, model Pro 2 Mavi dan Proton Saga masing-masing dijual pada harga RM45,000 dan RM33,888 RM. Berbanding dengan model Honda Brio di Indonesia dan Thailand dengan harga RM47,000. Penurunan harga kereta adalah merupakan salah satu matlamat penting yang ingin dicapai dalam kajian semula Dasar Automotif Nasional NAP bagi membolehkan rakyat mendapat faedah melalui tawaran harga kereta yang mampu milik. Kajian semula NAP tersebut juga mengambil kira pandangan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pengguna, pengeluar kereta, wakil pengedar kereta, institusi kewangan dan juga pembekal alat ganti. Tujuan utama kajian semula ini adalah bagi mewujudkan satu industri otomotif tempatan yang lebih efisien dan kompetitif. Berhubung dengan pertanyaan Yang Berhormat Labis mengenai penurunan harga duty,
ingin saya menjelaskan bahawa kerajaan pada masa ini tidak bercadang untuk menggunakan duty sebagai mekanisme untuk menurunkan harga kereta. Ini adalah kerana penghapusan duty tidak menjamin penurunan harga kereta. Sebagai makluman, harga kereta ditentukan oleh syarikat-syarikat pengeluar dan pemasang kenderaan berdasarkan faktor pasaran seperti harga komponen completely knocked down CKD yang diimport dan juga diperolehi dari pasaran tempatan, kadar tukaran mata wang asing, kos pengangkutan, insurans dan kadar faedah pinjaman. Penghapusan duty juga, terutamanya duty excise, akan menyebabkan kerajaan kehilangan hasil cukai yang dianggarkan sebanyak RM7 bilion setahun. Kekurangan hasil cukai ini akan membataskan keupayaan kerajaan untuk menyediakan keperluan asas kepada rakyat. Mengenai pendekatan ataupun mekanisme penurunan harga kereta yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ketua Tinggi, Yang Berhormat Pandan, Yang Berhormat Kulai, Yang Berhormat Bayan Baru dan Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan, realitinya ialah penurunan harga kereta tidak wajar dilakukan secara mendadak. Oleh yang demikian, kerajaan telah menggariskan beberapa langkah penting yang akan dilaksanakan secara berperingkat sebagaimana digariskan dalam kajian semula NAP supaya ia tidak memberi impak yang ketara ke atas pembangunan industri otomotif tempatan ataupun dalam bahasa mudahnya ialah dengan izin soft landing. Melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan menerusi perbincangan dengan syarikat-syarikat pengeluar kereta tempatan, beberapa syarikat telah pun mula menurunkan harga kereta melalui strategi pemasaran masing-masing. Iaitu pertamanya penurunan harga semasa pengenalan model ataupun varian baru. Dan kedua, penukaran operasi daripada CBU kepada CKD ataupun pemasangan tempatan. Selain itu, terdapat juga syarikat-syarikat yang memperkenalkan program promosi dan ribat di antara RM2,000 hingga RM8,000 yang bersifat sementara. Antara program yang ditawarkan termasuklah pemberian insurans dan bayaran cukai jalan, voucher petrol, pemberian 5 tahun servis percuma dan berhenti. Tuan Yang Bertuah Yang Berhormat Sekejang pula membangkitkan mengenai kesan penurunan harga kereta terhadap jualan kereta nasional. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, penurunan harga kereta akan memberi saingan kepada kereta nasional. Walau bagaimanapun, persaingan ini akan menggalakkan syarikat pengeluar kereta nasional untuk terus meningkatkan lagi daya saing mereka dengan mengeluarkan kereta yang berkualiti dengan harga yang lebih kompetitif untuk kekal sebagai kereta pilihan rakyat Malaysia. Dalam hal ini, kereta nasional sedang mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan ia tidak ketinggalan. Kerajaan juga akan terus menyokong pembangunan kereta nasional supaya kekal kompetitif di pasaran tempatan, serantau dan global. Dalam masa yang sama, dengan izin book value ataupun nilai buku, bagi kereta yang mempunyai tempoh pembayaran yang panjang akan turut terjejas. Yang ini terutamanya bagi kereta yang mempunyai tempoh pembayaran selama 9 tahun. Oleh demikian, impak penurunan harga jualan kenderaan perlu ditangani dengan wajar dan berlandaskan keperluan pasaran berbanding hanya berdasarkan dasar kerajaan. Kerajaan sedar bahawa Banyak lagi Yang Berhormat Menteri. Sikit lagi. Kerajaan sedar bahawa industri otomotif tempatan perlu dimajukan lagi supaya ianya menjadi industri yang lebih berdaya saing dan seterusnya dapat memberikan faedah kepada rakyat, terutamanya dalam menawarkan kereta dengan harga yang berpatutan. Akhir sekali, mengenai Yang Berhormat Sekejang berkaitan isu lambakan kereta-kereta terpakai terutama yang telah melebihi had usia 10 hingga 15 tahun. Ingin saya maklumkan bahawa kerajaan telah mula mengambil langkah tersebut pada tahun 2009 tapi telah pun ditarik balik. Walau bagaimanapun kerajaan tetap akan berusaha untuk mengkaji semula tetapi secara sukarela. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Labis. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih atas jawapan Menteri yang panjang lebar. Tapi sehingga sekarang saya ingin tahu Yang Berhormat Menteri sama ada kerajaan bagaimana mereka boleh memastikan dan menepati janji untuk mengurangkan harga kereta bukan sahaja untuk harga kereta buatan tempatan tetapi untuk semua jenis sebanyak 20% yang telah tertara di dalam manifesto. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Labis.
Pertama yang saya nak jelaskan di sini bahawa kerajaan tetap komited untuk menepati janji, iaitu penurunan harga kereta antara 20 hingga 30% dalam tempoh 5 tahun. Jadi ada beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan 5 tahun. Saya nak beritahu di sini iaitu pilihan raya lah. Bagi peluang Yang Mohd Menteri jawab dulu. Mempunyai beberapa komponen harga. Oleh demikian, kerajaan menggalakkan beberapa kaedah seperti memberikan lesen pengeluaran kereta dan menggalakkan supaya penggunaan bahan-bahan tempatan dan sekaligus sudah tentu akan menurunkan excise duty. Kerana excise duty yang berkadar antara 65 hingga 110% akan berkurangan dengan dua komponen. Pertamanya dengan izin value added daripada penggunaan nilai-nilai tempatan dan sekaligus akan menurunkan harga kereta yang telah pun ditolak dengan penurunan excise duty yang jelas. Jadi dalam masa yang sama juga kerajaan sentiasa mengkaji supaya dalam tempoh yang panjang penurunan duty excise kereta boleh dipertimbangkan untuk diturunkan secara perlahan-lahan berdasarkan kepada keadaan negara daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Ya. Oh, ramai ni. Pandan lah. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kaedah yang dinyatakan oleh Menteri tadi adalah tidak menyeluruh kerana ia bergantung kepada syarikat-syarikat yang dipujuk untuk menurunkan harga. Ini tidak akan menghasilkan satu kuasa pasaran yang boleh menyebabkan seluruh industri kereta menurunkan harga. Sebab itu kita cadangkan supaya duty excise itu yang dipotong walaupun secara berperingkat seperti yang dipersetujui oleh kedua-dua Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Kerana dengan kita memotong duty excise tidak ada alasan oleh mana-mana syarikat untuk tidak menurunkan harga. Soalan saya kepada Menteri ialah kenapakah kerajaan tidak mahu melaksanakan pemotongan cukai excise sedangkan pemotongan 5% hanya menelan belanja sebanyak 350 juta ringgit setahun yang akan bawa kesan yang besar kepada keseluruhan rakyat sedangkan jumlah itu adalah kecil berbanding dengan peruntukan contohnya 250 juta yang diberikan kepada keluarga menteri untuk memelihara lembu. Sila Yang Mohd. Tuan Yang Bertuah, terima kasih Mohd Pandan. Seperti yang saya sebutkan tadi, penghapusan excise duty tidak menjamin penurunan harga kereta secara keseluruhan dalam tempoh yang singkat. Dan pendekatan kita adalah seperti yang saya sebut tadi, soft landing. Ini pendekatan kita yang sangat jelas. Jadi tidak timbul soal tentang perkara-perkara lain yang nak disampingkan dan sebagainya. Tetapi percayalah bahawa kerajaan amat serius menangani soal harga kereta ini kerana ini pun yang telah dijanjikan oleh pihak kerajaan. Saya nak ulang sekali lagi, pendekatan kerajaan ialah dalam masa 5 tahun antara 20 hingga 30%. Itu yang kerajaan dengan izin komit, tidak timbul soal-soal lain. Jadi Mohd Pandan tidak wajarlah mengingatkan perkara-perkara lain kerana ia boleh mengelurkan rakyat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi soalan tambahan. Sila Yang Mohd Dr. Azman bin Ismail Kuala Kedah. Tuan Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Tuan Betul, terima kasih kepada Yang Hormat Kuala Kedah. Pada hujung tahun 2012, terdapat 28,725 orang pesakit hemodialisis yang menjalani hemodialisis. Dan di antara 28 jumlah itu, 26,404 menjalani hemodialisis, rawatan hemodialisis. Yang lain yang selebihnya 2,301 menjalani peritoneal dialisis. Ada dua yang berbeza.
Dan kosnya tu, kosnya kalau dia menjalani hemodialisis di hospital kerajaan, dia hanya dikenakan RM13 ataupun tak bayar langsung, RM13 sahaja. Tapi kalau dia melalui pusat dialisis NGO, kos bayaran adalah antara RM110 hingga RM130 sekali hemodialisis. Jumlah purata setahun antara RM17,000 hingga RM20,000. Dan bagi hospital swasta, kos adalah antara RM180 hingga RM200 sekali hemodialisis, dan jumlah purata tiap-tiap pesakit setahun RM28,000 hingga RM31,000. Terima kasih. Ya, sila Kulu Kedah. Saya difahamkan bahawa punca utama kerosakan buah pinggang yang memerlukan hemodialisis di negara kita ialah kerana kencing manis. Dan kalau dikirakan kadar kerosakan buah pinggang akibat kencing manis, kita antara yang tertinggi di dunia. Dan juga kadar kencing manis di negara kita paling tinggi di rantau ini. Dan juga kadar metabolic syndrome kita antara yang tertinggi di dunia. Ya, soalannya ialah nyata bahawa approach pendekatan kita dalam menangani epidemik atau wabak kencing manis ini telah gagal. Jadi apakah rancangan Kementerian Kesihatan untuk menangani wabak ini dengan cara yang lebih berjaya di masa depan? Terima kasih. Ya, betul, ini soalan lain, tapi tak apalah, saya cuba jawab juga. Soalan lain daripada soalan asal. Tapi yang penting sekarang ni tuan, memanglah kalau penyakit yang berjangkit memang mudah kita ni buah pinggang kepada kencing manis ni. Ya. Tapi yang kencing manis ni adalah kategorinya NCD, non-communicable disease. Ini berkaitan dengan obesity yang meningkat hampir 2 kali ganda 10 tahun dulu, dan bila obesity dia akan sampai menjadi kencing manis macam-macam lah. Jadi akhirnya dia akan mendapat buah pinggang dia gagal. Jadi dalam usaha kerajaan untuk mengatasi masalah ini, memang berbagai kempen kita buat lah, untuk kempen tentang obesity awareness campaign, tuan-tuan, dengan izin, tentang yang berjalan 10,000 langkah yang juga ditanya, berbagai-bagai cara untuk kita menyedarkan seluruh rakyat Malaysia supaya mereka berhati-hati tentang apa yang mereka makan contohnya, dan sebagainya lah. Exercise. Ini semua adalah kempen yang telah kita buat. Kita pun ada satu program di bawah My Sehat, satu badan yang telah dibuatkan oleh kerajaan, My Sehat. Ini pun tujuannya berkempen menyedarkan rakyat tentang cara hidup yang sihat. Ya, terima kasih. Jerantut. Kita naik dengan tangan-tangan. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk menambah pusat hemodialisis di hospital-hospital daerah, terutama yang berada di bandar-bandar kecil seperti di Jerantut misalnya, ia hanya mempunyai keupayaan 50 pesakit sahaja mendapat rawatan sehari, sedangkan bilangan mereka yang menunggu masih lagi ramai. Sekian, terima kasih. Tuan, betul. Semua hospital kerajaan mempunyai pusat hemodialisis. Cuma 3 saja yang belum dapat lagi, iaitu di Hospital Kuala Penyu, Hospital Penak dan Hospital Pitas. Lain semua ada. Dan memang kerajaan berusaha untuk menambahkan lagi pusat-pusat hemodialisis ini. Dan untuk tahun ini, kita telah pun meluluskan 150 buah lagi, dan akan kita 150 buah lagi mesin, dan akan ditambah kepada yang sedia ada. Betul. Ya. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing bin Tulu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan nombor 5. Terima kasih Yang Berhormat dari Bintulu atas soalan Yang Berhormat tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan bagi negeri Sarawak dari tahun 2008 hingga 2012 adalah sebanyak 1,507 permohonan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 81 permohonan adalah daripada daerah Bintulu, yang mana sebanyak 27
permohonan telah diluluskan oleh kerajaan bagi daerah tersebut. Untuk perkara 2, soalan yang nombor 2, B, masa kini tidak ada permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan yang dikategorikan sebagai taraf tunggak. Dalam hal ini sebanyak 6,150 permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan diproses pada tahun 2013. Sehubung dengan itu, dalam pertimbangan permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia, beban untuk membuktikan kelayakan untuk dianugerahkan taraf kewarganegaraan Malaysia adalah di bawah tanggungjawab setiap pemohon. Selain dari itu, haruslah dipahamkan bahawa setiap kanak-kanak yang lahir di Malaysia tidak semestinya mendapat taraf kewarganegaraan Malaysia. Sebaliknya, penentuan taraf kewarganegaraan seorang kanak-kanak yang lahir di Malaysia adalah tergantung kepada status kewarganegaraan ibu bapa. Itu pertama yang berhormat. Yang kedua, status perkahwinan ibu bapa itu sendiri. Terima kasih. Ya. Sila Bin Tulu. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri bagi jawapan. Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi jawab memang tiada kes sudah tertangguh. Memang saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Untuk maklumat Yang Berhormat Timbalan Menteri, di kawasan saya Bintulu lebih kurang 15 permohonan lagi yang mendapat sokongan daripada saya untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A. Ini saya difaham daripada Ibu Pejabat JPM Putrajaya telah telah mendapat maklumat bahawa perkara tersebut telah dihantar ke Pejabat Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kelulusan. Namun perkara ini telah sudah 5 tahun yang lalu. Belum lagi ada apa-apa jawapan. Ya, soalan. Ini soalan. Ada satu lagi. Pasal saya ada A sama P. Ini A. Satu soalan. Tidak boleh. Ini A sama P. Lain H ini. PKR itu lain punya satu. Iban punya H. Ini saya mau tanya. Ini 15 perundang. Bilakah baru boleh dapat jawapan daripada Kementerian Dalam Negeri? Ini soalan B ini. Ini soalan ini saya pun tak setuju atas jawapan ini. Yang Berhormat Timbalan Menteri pun daripada Sarawak. Kita tahu Sarawak, saya rasa Sabah pun sama juga. Banyak kaum Iban sampai hari ini dia punya warganegaraan sampai hari ini tak selesai lagi. Satu generasi ke generasi kita tak boleh terus diselesai sampai hari ini. Saya mau tanya Kementerian, ada sedarkah tidak? Ada murid-murid dia pergi belajar sampai SPM, kalau dia punya, walaupun dia punya result dia straight A, tapi dia tidak boleh pergi lagi universiti, terus berhenti dari sana. Rakyat marah. Sampai hari ini kita daripada kita ahli-ahli parlimen dari Sarawak minta banyak kali JPM jalankan satu kali gus, kasih selesaikan ini masalah. Saya di sini mau tanya soalan ini, bilakah ataupun adakah satu rancangan untuk menyelesaikan ini isu-isu tersebut ini? Pasal kalau ini tak selesai, itu kaum Iban hidup pun susah, mati pun susah. Pergi bawah pun tak ada orang terima. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Hidup pun susah, mati pun susah. Saya pun rasa saya rasa susah jugalah dengar soalan Yang Berhormat. Tetapi Yang Berhormat, percayalah Yang Berhormat,
pada 10 dan 11 hari bulan 6 ini, ya Umat, saya telah membuat kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sarawak dan Sabah. Tujuan saya tidak lain dan tidak bukan untuk menyelesaikan masalah yang Yang Berhormat sebut tadi. Saya berbincang secara panjang lebar dengan Ketua Menteri Sarawak berhubung dengan perkara-perkara tersebut. Saya juga telah membangkitkan satu kuasa diberi oleh undang-undang negeri yang tidak ada mungkin di tempat lain, mengatakan bahawa ketua kampung, ketua kaum, kapitan Cina boleh membantu pejabat pendaftaran untuk membantu kita untuk pengesahan soalan status perkahwinan ibu bapa dan juga kewarganegaraan ibu bapa, supaya kita boleh memikirkan untuk memberi anak-anak ini status yang tertentu kepada mereka. Dan ini telah kita selesai dan setuju di antara saya dengan kementerian kita dengan Ketua Menteri Sarawak dan Sabah. Dan untuk negeri Sabah, Yang Berhormat, kita bersetuju, saya meminta supaya digantung semula, digantung dahulu, bukan semula Yang Berhormat, dahulu, hingga selesainya penyelidikan Royal Commission of Inquiry di Sabah, baru kita boleh menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Tetapi untuk Sarawak, kita tidak ada halangan. Sekarang kita telah membuat outreach kita untuk pergi ke pendalaman, dan kita insya-Allah akan menghubungkan tiap-tiap wakil rakyat yang bermasalah, mempunyai masalah sedemikian ini, supaya membantu kita, supaya kita tidak mahu anak-anak yang tidak didaftar sekarang, tidak mempunyai status sekarang, tidak dapat pendidikan, tidak dapat nikmat daripada pemberian kerajaan, tidak dapat bantuan kerajaan, tidak dapat pergi persekolahan dan sebagainya, dapat bersekolah pada masa hadapan. Saya bagi tahu dengan menteri, saya bagi tahu dengan ketua menteri bahawa kita tidak mahu masyarakat yang tidak berstatus ini menjadi masyarakat yang terbuang dan tersisih di masa hadapan. Kita nak selesai dengan setempat yang boleh, Ahmad. Yang 15 orang tu yang Ahmad sebut tu, tolong beri sinarai pada saya. InsyaAllah saya akan jawabkan, Ahmad, pada masa yang tambah sikit boleh dah, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ini Bintu cukuplah. Tidak, Depan ni bagi senarai daripada Yang Berhormat Menteri. Itu ahli parlimen tak mau tolong, ahli parlimen sudah banyak tolong, tapi persepsi pegawai kadang-kadang turun padang, semua banyak negatif. Inilah jadi satu masalah. Baik, Ahmad. Saya bagi peluang dengan bekas Presiden backbencher ni. Tak, saya hormati dengan dia. Sebenarnya Yang Berhormat Menteri, saya tak bagi peluang ni tadi. Jadi tak payah Yang Berhormat Menteri menjawab. Saya minta Yang Berhormat Bintulu serahkan senarai tersebut dan berbincang dengan Yang Berhormat Menteri. Sila Bandar Kuching. Terima kasih Dato' Haji Petua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin ucapkan tahniah pada pelantikan beliau sebagai Timbalan Menteri. Soalan saya, kerajaan sering kata nak menyelesaikan masalah kewarganegaraan negara kita, tapi saya berasa aneh kerana daripada satu jawapan yang saya terima tahun lalu 2010 Jun, pemegang kad pengenalan merah di Sarawak jumlahnya 693 orang. Tapi kali ini saya terima satu lagi jawapan tahun ini, pemegang kad pengenalan merah di Sarawak jumlahnya 2,762. Nampaknya semakin hari semakin tambah kad pengenalan kad pengenalan merah. Dan untuk kad IC hijau tahun lalu 83 orang, tahun ini 1,000. Ya, Bandar Kuching, soalan. Ya, soalan saya, apa sebabnya boleh timbul hal ini? Semakin hari semakin tambahnya pemegang kad pengenalan merah, pemegang kad pengenalan hijau, IC merah. Dan ini soalan A. Soalan B,
ada seorang budak umur 12 tahun. Semasa dia dilahir, dia diberi kewarganegaraan. Kali ini, bulan ini dia nak pergi bikin IC, buat IC, dia diluput kewarganegaraannya. Dan pegawai dari JPN keluarkan satu gantikan kad itu sijil kelahirannya. Dan tertulis di atas sijil kelahiran baru itu ni Yang Mohd Bandar Kuching. Saya ingat yang B tu, Yang Mohd Bandar Kuching terus bagi pada Yang Mohd Menteri kerana itu kes adalah ini yang berhormat. Dah soalan terus. Soalan tua saya, soalan B saya. Ini telah berlaku. Ada beberapa kes telah berlaku. Soalan. Ya, apa sebabnya? Apa sebabnya kewarganegaraan budak itu boleh diluputkan? Semasa dia. Terima kasih Bandar Kuching ya. Sila Yang Mohd Menteri. Datuk, saya perlu sebut nama dia. Saya perlu supaya yang berhormat Timbalan Menteri boleh. Namanya Lim Wang Chung, LIMWANGCHUNG. Saya harap yang berhormat Timbalan Menteri boleh mengambil berat perkara tersebut. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Yang Hormat Datuk Yang Tua, bagi saya peluang sikit untuk menjawab Yang Hormat ya. Terima kasih. Saya akan aku apa yang Datuk Yang Hormat Tua bagi arahan. Dalam masa ini Yang Hormat Bandar Kuching, semenjak tahun 2010 kita telah menggerakkan program outreach kita di seluruh negeri Sarawak. Oleh kerana program outreach inilah menambahkan jumlah pemegang kad merah dan pemegang kad hijau. Oleh kerana kita tidak mahu penduduk di negara ini, orang yang diam di negara ini tidak ada status, tidak boleh dikenali siapa mereka. Jadi maknanya kalau penambahan ada dilihat dalam soalan kad merah ataupun kad hijau ini menunjukkan bahawa Jabatan Pendaftaran menjalankan tugas Yang Hormat. Menjalankan tugas mereka dan memberi status-status yang tertentu kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua Yang Hormat, soalan very spesifik Yang Hormat. Minta tolong beri pada saya butiran-butiran khusus kepada anak ini, insya-Allah saya akan kajikan. Ya, terima kasih Yang Hormat. Saya jemput Yang Berhormat Puan Siti Zailah binti Muhammad Yusof